Datang dari mana? Dari pekan. Dari pekan kan? Wah, ada ikan kan? Datang dari mana? Dari pekan. Oh, banyak ikan. Banyak ikan. Wah. Bukan sana. Iya. Mana? Besar. Begini besarnya. Besar? Buat hal mewala waga. Kamu berdua janganlah coba nak mengganggu ketenteraman di negeri kita ini. Betul. Hamba dapat gegasi. Gegasi. Satu lagi cerita dibuatnya. Ada sajalah kau ni. Hamba nampak gegasi. Mata kepala hamba sendiri. Ada gegasi di hutan sana. Hutan sana? Bunyinya belum diturun dari langit. Iya, bunyinya. Macam mana bunyinya? Mana ada gegasi bunyi macam tu? Macam mana? Dengar. Macam mana? Bunyi gergasi. Macam mana bunyi? Macam ni. Sama juga. Mana ada gegasi macam tu? Tak boleh saya. Betul. Macam itu bunyinya. Bunyi apa tu? Waga. Ya waga. Bukanlah. Macam ada makhluk. Bukan. Bunyi apa? Siapa? Bunyi apa? Tersagi wala. Dia datang. Dia datang. Bunyi apa? Hamba ternampak. Di sana. Itu kan gegasi. Dia datang. Siapa dia? Itu kan. Iya. Siapa dia? Hamba nampak. Siapa dia? Tinggi. Besar. Orangnya. Besar. Oi, janganlah. Janganlah. Tombak ini. Tombak sakti. Tombak sakti? Matanya diperbuat dari emas tulen. Tombak ini hanya kepunyaan beta saja. Apa yang boleh dibuat dengannya? Dia boleh buat apa? Ia boleh membelah pelangi, Membelah pelangi. menghentikan guntur, dan membuka langit. Bolehkah tombak itu menyembuh penyakit? Ya, betul. Bolehkah? Ia boleh melakukan segala keajaiban. Ajaib. Memang ajaib. Siapakah nama tuan? Beta tiada nama. Tiada nama. Beta nama. bukan berasal dari dunia ini. Kamu semua, Iya. berikan nama beta.
Mari tu, mari. Ya. Orangnya besar, tinggi, tugu. Tak sesuai. Siapa? Mari. Apa rasa nama dia Tungau? Siapa lagi? Tak sesuai. Siapa? Ya. Tunuk. Nak meluk Lagi. Siapa? Apa kata? Lagi nama dia Siapa lagi? Cepat. Apa kata? Apa kata? Tugau. Suara apa? Meluk nama itu. Suara apa? Beritahu sekarang. Ya. Cepatlah. Cepat. Cepat. Mana? Tusu. Gila. Beritahu lah. Cepatlah. Cepat. kami berikan nama Tuan Tugau. Kau. Tugau. Beta suka nama Tugau. Oh, suka lah. Suka. Dia suka. Mulai sekarang, Iya. kamu semua boleh panggil Beta dengan nama Tugau. Ayo semua, kita sambut kedatangan Raja Tugau. Tuan-tuan dan puan-puan, dengan itu bermulalah kisah legenda. Tugau nama diberi. Tugau adalah seorang lelaki perkasa yang turun dari langit membawa tombak saktinya. Tugau telah dinaikkan pangkat oleh penduduk Kuala Pasai menjadi pemerintah yang berkuasa kerana kesaktiannya. Beliau adalah Maharaja Tugau! Maharaja Tugau! Maharaja Tugau! Maharaja Tugau! Maharaja Tugau! Maharaja Tugau! Bukan kamu. Bukan kau lah. Kamu. Kembali. Jangan takut. Beta manusia biasa. Seperti kamu juga. Siapa kamu? Dan siapa nama kamu?
Hamba cuma rakyat biasa, Tuanku. Hamba mencari rezeki dengan menjual sayur-sayuran hasil tanaman kebun hamba, Tuanku Maharaja Tugau. Nama hamba Tuyang. Tuyang. Cantik nama tuan hamba. Seperti rupa parasnya juga. Tuyang, adakah kamu sudah berkeluarga? Hamba anak yatim piatu, Tuanku. Hamba tinggal bersama saudara di hujung kampung sana. Dan hamba belum punya keluarga, Tuanku. Tuyang. Sudikah tuan hamba menjadi pemaisuri beta? Sudi, Tuanku. Tugau dan Tuyang. Maharaja Tugau, permaisuri Tuyang. Nama pun hampir serupa. Dua-dua pun sepadan. Seorang gagah perkasa. Seorang lagi cantik. Lelaki perkasa, elok berkerti. Tuyang bak bunga mekar, harum segalanya. Sama-sama cantik, sama sepadan, menjadi bualan sepanjang zaman. Kau gagah ibarat gunung berdiri, tidak akan goyah kebanggaan kami. Tuyang bagai sungai yang bening berseri, mengalir kasih takkan berhenti. Di tanah ini mereka bersatu, dua hati bersatu rasa. Kasih dan cinta tiada berbeda, harumnya kekal sepanjang masa. Sepanjang masa, sepanjang masa, sepanjang. Siapa kalian berdua? Siapa? Nama Patih Wala, Tuanku. Hamba Waga. Hamba yang dikenali di seluruh Kuala Pasar ini, Tuanku. Hamba paling disegani. Hamba orang yang bijaksana, Tuanku. Semua orang kenal hamba, tuanku. Semua orang kena hamba. Mana ada semua orang tengah cakap apa? Hamba yang bijaksana. Tuanku, mereka berdua ni, Tuanku. Orangnya banyak cakap, Tuanku. Waga. Mana sini? Benar, Tuanku. Mereka sering memberi pekabaran kepada kami semua, Tuanku. Betul, tuanku. Lagi. Tuanku, cakap mereka kami dengar, Tuanku. Betul, tuanku. Cerita mereka selalu betul dan benar, Tuanku. Betul, tuanku. Walaupun banyak cakap, Tuanku, betul juga apa dia cakap. Kadang-kadang lah. Tuanku, kita hormati dia, Tuanku. Walaupun si Wala dan si Waga ni banyak cakap. Satu Hormatkan. cerita 3 hari bawa habis, Tuanku. Kalau begitu, Kalau begitu, tuanku. Kalau begitu. kalian berdua si banyak cakap. Ampun, tuanku. Sesuai beta jadikan tukang cakap beta. Tukang cakap. Banyaklah dengan mereka berdua ni, si bulu besar. Diamlah. Dengar sini semua. Mulai hari ini, Wala dan Waga akan menyampaikan arahan dari perintah beta. Arahan? Arahan bagaimana? Selalunya
kami tidak mendapat apa-apa arahan daripada sesiapa pun. Walaupun dari orang yang paling tua di sini. Betul, tuanku. Memang tak pernah ada arahan pun kita di Kuala Pasar ini. Hidup aman damai. Tak ada gangguan apa-apa pun. Ya, Tuanku. Beta Maharaja! Kamu semua mesti patuh dan turuti perintah beta. Ya, patuh dan taat perintah Maharaja Tugau. Patuh dan turuti Maharaja Tugau ya. apa yang harus kita buat? Patuh dan turuti perintah beta. Patuh. Itu saja. Patuh dan ikut perintah beta Maharaja Tugau. Itu saja. Maharaja Tugau! Maharaja Tugau! Maharaja Tugau! Mengapa anda tidak memberi hormat kepada beta? Siapa pemuda yang berani itu? Hamba Lailawa, orang yang paling kuat dan gagah di negeri Kuala Pasai. Hamba tidak tunduk hormat kepada sesiapa pun. Berani kamu melawan beta? Ya! Tangkap dia! Tangkap dia! Tangkap dia! Tangkap dia! Jangan melawan. Kita akan gunakan kekuatan kamu. Kamu akan mendapat pokok untuk membina istana beta. Dan kamu beta akan jadikan pengawal pribadi beta. Tangkap dia. Maharaja Tugau. Maharaja Tugau. Ayo, Masuk. pada dulu ya. Maharaja Tugau. 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 Apapun setelah beberapa purnama berlalu, setelah Tugau mengahwini Tuyang, maka mereka dikurniakan seorang putri Kedaka namanya. Putri Kedaka putih, mulus kulitnya dan cantik paras rupa. Iya. Menjelang umur 12 tahun, Putri Kedaka meminta ayahandanya untuk membawa satu permainan yang paling istimewa. Namun Pula tidak satu pun yang berkenan di hatinya. Dan Maharaja Tugau menitahkan hamba berdua untuk mencanangkan kepada seluruh rakyat jelata untuk membawa permainan. Iya, Dan barang siapa yang berjaya akan mendapat hadiah yang lumayan. lumayan. Semari. Cantik ya. Tuan hamba yang buat itu. Tuan hamba yang buat. Iya. Permainan hamba mana? Bagaimana? Permainan tuan hamba? Banyak. Banyak ikan. Baiklah. Air pasang. Satu kali lagi. Putri Pemansurinya ya. Apa permainan yang hamba buatkan? Rahasia. Hamba buatkan si gendang. Gendang aja. Iya. Kenapa? Busuk. Banyak ikan. Busuk. Air pasang. Ada ikannya. Disuruhnya permainan, berinya ikan.
Andai pasal. Ada. Oh, Wagah. Maharaja juga. Besar besar ikan. Tuan Putri. Tunggu Putri. Tuanku, hamba ajarkan ya. Oh, orang kampung! Persembahkan permainan sekarang. Wagah, Ya. persembahkan gendang Tuan hamba. Iya. Tuan Putri, izinkan hamba persembahkan mainan hamba dulu. Tuan Putri, gendang ini hamba buatkan. Gendang ini untuk Putri Kedaka. Dibuat dari pada kayu betaru gunung. Kulitnya pula hamba buat dari kulit lontong. Tapi bila dipalu-palunya merdu, orang yang tidur pun akan terus terlentang. Terimalah Tuan Putri, terimalah Tuan Putri, terimalah Tuan Putri. Putri. Tuan Puteri, lah Putri Tuan Puteri. Inilah hadiah yang hamba buat sendiri. Hadiah kalung gigi perut Tuan Putri. Badannya besar Tuan Putri, hamba tangkap sendiri. Mulutnya pula Tuan Putri, hamba koyak-koyakkan. Dan giginya pula Tuan Putri, hamba jadikan kalung si gigi beruk. Terimalah Tuan Putri, terimalah Tuan Putri, terimalah Tuan Putri. Tuan Puteri, hamba siapkan mahkota emas dibuat dari emas tulen Tuan Putri. Tuan Putri, tangan hamba sudah belulang di bawahnya Tuan Putri. Terimalah Tuan Putri, 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 terimalah. Marah. Wahai Ananda Beta, tiada satu permainankah yang dipersembahkan menjadi kesukaan Ananda Putriku? Beta benci semuanya. Beta tidak mengenal. Puteri benci semuanya. Puteri tidak berkenan. Ini kalung dari gigi beruk. Foto dan dua mukanya. Tuan hamba punya. Hamba punya Putri. Ini gendang dari kulit lontong. Berbau dan kasar. Cantik. Cantik Tuan Putri. Ini pula Tuan Putri. mahkota emas. Iya Tuan Putri. Beta punya banyak sebab ini. Beta benci
Bonda, Ya, Ananda. Ananda suka benda yang dipegang dia tu. Wala, Wala. bawa barang itu kemari. Baik, tuanku. Semari. Berikan wala. Hamba punya lah. Tak payahlah wala. Tuan Putri. Beruk. Kau yang beruk. Siapa yang membuat rela kuyat ini? Bapa hamba yang membuatnya, tuanku. Dia tukang ukir yang terkenal di Kuala Pasar ini. Ukirannya halus dan hasilnya sememangnya cantik, tuanku. Betul, tuanku. Hamba lah yang mengukir bendera kuyat itu, tuanku. Jawatan ukiranmu. Memang hasil ukiran kamu bagus buatannya. Dan jarang beta jumpa sebegini bagus buatan. Ayanda, Ananda mahu berlaku ini, Ayanda. Ananda suka. Ananda namakannya Atet Jawa. Semaring, Tuanku. mulai hari ini kamu beta akan jadikan hamba abdi beta yang istimewa. Dan anak kamu, Luyan, tuanku. Luyan, akan menjadi teman sepermainan Putri Kadaka. Teman Main dengan Luyan. Lu ya. Semari. Istimewa. Saya ngadanmu. Ngadan kau Luyan. Luyan, kamu pandai menari tak? Tidak, Tuan Putri. Alah, jomlah menari. Melu. Jom. Jom. Syumi. Junjungan kami Putri Kedaka, cantik baris haisi dan raja, bagai sifat diturut segala. Putri Kedaka bertua lahirnya, junjungan kami Putri Kedaka, cantik baris haisi anak raja, bagai sifat diturut segala. Putri Kedaka bertua lahirnya. Putri Kedaka, oh Putri Kedaka, indah bila bermatahari raja. Putri Kedaka, oh Putri Kedaka, pendiri istana dambaan jiwa. Paras cantik, kesayangan semua. Junjungan kami Putri Kedaka, cantik manis hai si anak raja. Bahagia sifat diturut segala. Putri Kedaka bertua lahirnya, Putri Kedaka bertua lahirnya. Semenjak dari itu, Putri Kedaka dan Luyan menjadi sahabat baik. Mereka membesar bersama-sama menjadi gadis yang manis dan cantik di Kuala Pasar ini. Ya, menjelang umur 20 tahun, Maharaja Tugau menitahkan hamba berdua tentang hasratnya untuk mencari suami kepada Putri Kedaka. Namun lagi, ada syaratnya. ada syarat. Siapa yang memenuhi syarat tersebut akan menjadi suami kepada Putri Kedaka. Maka bergegaslah hamba berdua mencanangkan kabar baik tersebut kepada seluruh rakyat jelantah. Sini. Iya, Tapi
Tapi kabar baik tersebut rupa-rupanya didengar oleh seorang anak raja dari kayangan. Siapa? Siapa? Lepas ni lah tengok. Apa khabar? Apa yang dibuat ni? Lepas ini dah. Buat tali. Apa? Cantik Luyan. Macam wala. Cantik Sejak betul. kerjanya. Harapnya Tuan Putri suka. Bapa. Wan. Mulu ya. Kah? Aha. Cucuk sanggul. Ko an bak biak ngah Putri Kedaka. Tanda persahabatan kami bapa. Cantik tak ukiran Luyan bapa? Cantik. Cantik Luyan, berbakat Luyan. Cantik Luyan. Kalau Putri pakai, Lagi cantik. Nak tambah apa? Pandai Luyan. Kalau tambah bunga, cantik. cantik. Tambah sedikit lagi di sini. Di sini ya. Luyan. Putri, terkejut hamba. Pergi main. Putri. Apa dia Luyan? Tidak turun dahulu ya. Hamba ada sesuatu buat Tuan Putri. Apa dia Luyan? Lihat di sana. Wah. Terima kasih wahai sahabat baikku. Sungguh cantik dan halus perbuatannya. Hamba harap Tuan Putri sudi menerima ukiran Luyan ini. Boleh hamba pasangkan ke sanggul Tuan Putri? Silakan. Bonda, cantik tak? Alangkah cantiknya Putri Beta, Putri Kedaka. Tuanku Permaisuri, ramai jejaka yang jatuh hati dengan Tuan Putri dan pasti ramai juga yang ingin menjadikan Tuan Putri isteri mereka. Beta benci semuanya. Benci? Bonda, tiada seorang pun yang Beta berkenan. Tuan Putri, takkanlah semuanya Tuan Putri. Mari sini. Di sana ada, di sana ada, di sana pun ada. Pilihlah. Pilih. Kalau begitu, Apa kata? Apa kata? apa kata? Apa kata? Lu yang kata lain. Suri. Tuan Putri. Tuan Putri. Sini Tuan Putri. Tuanku Maharaja Tugau, hamba perkenalkan diri hamba. Hambalah Mara Gajeng. Seluas alam turun ke bumi mencari pasangan Putri Kedaka dambaan jiwa mengharap kasih mengikat janji setia bersatu bersama impi yang terjadi mengharap kasih mengikat janji setia semayam kisah cinta terukir selamanya. Mara Gajeng dermaga dewa, ilmu setinggi langit seluas alam. Gagah tampan bandingan tiada,
Jadi Tuan hamba datang ke sini untuk bertanyakan mengenai Putri Kedaka. Yuk. Sebelum Tuan hamba mencarikan Putri Kedaka sebagai isteri, Tuan hamba belum melaksanakan satu tugasan yang besar yang diperintahkan oleh Maharaja Tugau. Tuan hamba hendak menyiapkan sebuah perahu yang besar. Dan perahu itu mesti muat dalam 100 orang. 100 orang? Siap dalam 1 hari saja. Mampukah Tuan hamba? Berapa hari? Maafkan hamba, bolehkah tuan hamba ulang sekali lagi? 1 hari sahaja. Iya betul, 1 hari sahaja. Jikalau Tuan hamba dapat melaksanakannya, Tuan hamba akan menjadi suami kepada Putri Kedaka. Sesiapa yang gagal akan menjadi hamba abdi Maharaja Tugau. Jadi sanggupkah Tuan hamba? Sanggupkah? Demi Putri Kedaka yang cantik lagi rupawan. Ya, hamba terima cabaran itu. Terima. Tuan hamba. Ya. Tuan hamba takkan dapat buat kerja itu seorang diri, Tuan. Tuan hamba pasti perlukan pertolongan. Tuan hamba. Tuan hamba. Tuan hamba. Tiada siapa yang boleh menebang pokok dalam 1 hari. Iya. Apatah lagi pemuda itu. Ya, betul. Pasti ada saktinya. Sakti? Pasti ada saktinya, Yuyan. Sungguh gagah dan tampaknya dia Luyan. Ya, apa sakti? Adakah saktinya macam Maharaja juga? Tapi pasti ada sakti. Luyan. Tuan Putri, pasti ada sakti. Tuan Putri, jangan risau. Kita doakan semoga Mara Gajeng berjaya melaksanakan tugasannya ya. Janganlah bimbang. Rehat. Lepas ini hamba akan pergi dengan Tuan Putri. Hamba cari Mara Gajeng. Ya. Rehat. 1 hari saja. Mana cukup? Orang kampung. Putri Kedaka, perahunya muat 100 muatan. Perahu dibuat 1 hari saja. Tandanya cinta para gajeng yang setia. Buat puteri, pujaan dewa. Buat puteri, pujaan dewa. 1 hari saja, 1 hari saja. Mana Gajeng tiba? Mana Gajeng tiba? Mara Gajeng. Dah siap ke perahu? Perahu untuk Putri Kedaka haruslah diperbuat daripada kayu yang paling baik. Betul. Wala, waga. Wala. Siapa yang panggil? Kemari. Mana perahunya? Berikan hamba tempoh 1 hari lagi untuk mencari kayu yang sesuai. Hamba tidak mahu sembarangan membuatnya. 1 hari. Ya. Kalau begitu hamba berbincang dulu dengan Maharaja Tugau. Silakan. Tuan hamba. Ya. Kerja itu terlalu sukar untuk dipikul seorang diri, Tuan. Ya, betul. Tiada siapa dapat menunjukkan saktinya. Apatah lagi menyiapkan perahu sebesar itu dalam 1 hari saja. Kan? Betul. Mara Gajeng. Ya. Mara Gajeng. Hamba sudah berbincang dengan Maharaja Tugau. Oh ya. Bagaimana? Memang jadi hamba. Maharaja Tugau menitahkan Tuan hamba. Ya. Iya. Cakap. Diberi peluang 1 hari saja lagi. Tapi 1 hari lagi, Luyan. jikalau menjelang senja esok Tuan hamba tidak melaksanakannya, Tuan hamba akan menjadi hamba abdi kepada Maharaja Tugau. Kenapa diberi peluang? 1 hari. Ini yang terakhir. Kepercayaan Maharaja Tugau buat hamba akan hamba balas. Terima kasih Wala. Terima kasih Waga. Semoga berjaya. Semoga berjaya. Hamba mau jadi Maharaja. 1 hari. Iya. Tapi 1 hari dia dapat. 1 hari saja, 1 hari saja. 1 hari je. 1 hari je. Baik, 1 hari je. Perahu untuk
Mana Gajeng tiba juga. Mara Gajeng, Ha. ini sudah 2 hari. Di manakah perahu itu? Mana perahu tu? Perahu Ya, perahu. sudah hamba siapkan. Sudah siap. Jawai. Jawai. Besar. Besar. Buat 100 orang. Buat 100. Mara Gajeng, Buat 100. di mana perahu itu? Di mana? Nak tengok? Nak tengok? Kalau nak tengok, ikut hamba. Ada di ujung sana. Ayo. Ayo kita. Ayo. Jom tengok, jom. Ayo. Mana? Mana ya? Mana? Besarnya. Besarlah. Betul-betul hebat lah. Ya. Besar. Besar Luyan. Besar perahunya Luyan. Memang sakti. Betul-betul ada sakti lah. Tuanku Maharaja Tugau. Perahu sudah hamba siapkan. Tuanku boleh melihatnya sendiri dan menjadi orang pertama yang menaiki perahu ini, tuanku. Putri. Oh. Kahwin. Putri Kedaka. Sorry. Hamba persiapkan perahu ini sebagai tanda kasih hamba kepada Tuan Putri. Tuan Putri akan menjadi istri hamba. Dengar sini semua. Dengar. Perkawinan Putri Kedaka dan Mara Gajeng akan dilangsungkan tidak lama lagi. Oh, ada orang kampung. Dan pemburu-pemburu semua. Kita akan pergi berburu. Kita akan dapatkan binatang-binatang di hutan untuk meraihkan hari perkahwinan Mara Gajeng dan Putri Kedaka. Mara Gajeng, Tuanku, kamu ikut serta pergi berburu bersama pemburu-pemburu yang lain. Bawa balik seekor rusa putih di hutan itu. Dan bawalah tombak sakti beta ini sebagai senjata ananda Mara Gajeng. Tuanku, jangan dibagi sembarangan tombak sakti. Tuanku tu. apatah lagi tuanku baru saja mengenal si Mara Gajeng. Iya, bahaya tuanku. Iya. Betul. Tombak ini tombak sakti. Beta percayakan Mara Gajeng untuk menjaga tombak sakti beta ini. Iya. Tombak sakti ini sajalah yang dapat mencabut nyawa beta. Sebab itulah tombak itu perlu dijaga dengan baik. Iya tuanku, kalau dibagi sama hamba boleh saja tuan. Hamba gunakan sebaik mungkin tuanku. Tapi dibagi dekat Kedam! Beta ingin memberikan penghormatan kepada Mara Gajeng. Mara Gajeng! Tuanku. Bawalah tombak sakti beta ini. Pergilah berburu. Kemudian kembalikan kepada beta. Beta menunggu. Kamu semua siapkan kelengkapan. Kamu akan pergi berburu bersama-sama dengan Mara Gajeng. Mara Gajeng,
Teruskan. Pergilah berburu. Ayo, berburu. Ayo. Jom Tuan Puteri. Tuan Puteri. Tuan Puteri. Mara Gajing dan pemburu mula menyediakan segala kelengkapan. Mereka menyelusuri sungai, merentah hutan tebal. Pemerintahan raja, tanaman raja di hari istimewa. Rusa putih, buruan Mara Gajing, tanda ikatan kasih pada puteri. Rusa putih, ada saktinya, bertusuk domba di belakangnya. Rusa putih, ada saktinya, bertusuk domba di belakangnya. Di bawah lari si rusa putih, mata tombak sakti Maharaja. Di bawah lari si rusa putih, mata tombak sakti Maharaja. Rusa putih sentahan raja, rusa putih sentahan raja, rusa putih sentahan raja. Sampai Mara Gajing dan pemburu di pinggir hutan. Mara Gajing nampak seekor rusa putih dan Mara Gajing mengepung rusa putih tersebut. Rusa putih pun rasa terkepung, mencuba melarikan diri. Namun Mara Gajing terus menombak rusa putih dengan tombak sakti Maharaja. Tombak tersebut terkena tepat di belakang rusa putih. Akan tetapi rusa putih berpura-pura rebah Dan rusa putih bangun dan terus melarikan diri. Hei! Mara Gajing kebingungan. Dengan itu Mara Gajing dan para pemburu pun membuat keputusan untuk pulang segera ke Kuala Pasai. Kita pulang saja ke Kuala Pasai. Ayo. Mana juga. Apa ya? Mana? Ya. Mara juga. Mara Gajing dah labi. Mara Gajing dah labi. Mara Gajing. Tuanku Maharaja Tugau. Maafkan hamba tuanku. Kerana mata tombak sakti tuanku telah pun hilang semasa kami berburu tadi tuanku.
laku. Tombak sakti beta. Mata tombak sakti beta. Mana dia mata tombak sakti beta? Mana? Pak? Tuanku, sedang kami berburu. Kami terlihat seekor rusa betina berwarna putih, tuanku. Tanpa berfikir panjang, kami terus mengepungnya. Dan hamba terus menombakkan rusa putih itu. Akan tetapi, mata tombak sakti telah tertusuk di belakang rusa. Dan rusa terus lari, membawa bersama mata tombak sakti yang melekat di belakangnya, tuanku. Tuanku, hamba tidak percaya pada Maharaja ini itu. Tuanku, apa patut kita buat pada dia? Jadikan hamba pergi. Tidak. Biarkan Lailawa membunuhnya segera, tuanku. Lailawa! Tunggu! Tunggu, Lailawa. Maragajeng, tuanku. Beta tidak akan menghukum kamu dengan hukuman bunuh. Akan tetapi, kamu beta akan buang dari Kuala Pasar ini. Cari mata tombak sakti beta siang dan malam. Dan jangan pulang selagi kamu belum jumpa mata tombak sakti beta. Pergi! Tuanku, roh hamba tidak akan tenteram selagi belum mengembalikan mata tombak sakti itu. Dengarlah hamba, wahai putri Kedaka. Satu hari nanti, hamba akan kembali dan menjadi suami tuan putri. Hei rakyat Kuala Pasai, dengar sini semua. Satu hari nanti, hamba akan kembali. Kau tak boleh. Maharaja. Padaku, Maragajeng. Hei ibu ayah, lama regau. Ibu ayah, aku mohon perkasa. Aku mohon kuasamu. Ibu ayah, turunkan saktimu.
Meluk. Dengar cakap aku. Meluk. Cak. Aku keparat. Dengar perintahku. Aku tidak patuh padamu. Apa itu? Apa dia nanti? Keluarmu dari tubuh perempuan itu. Meluk. Aku tidak Idam kuasa. Ku suruh roh menghuni hutan bersatu kekuatan langit dan bumi. Hes, keluar menuju perempuan itu. Hei, Aku tidak akan pergi. Aku tidak akan pergi. Mau pergi mampus. Aku tidak akan tinggalkan tua ini. Ibu air tak bisa. Ikut kuasa ibu air bersatu tanah Caraka, bersatu amat. Ikut aku. Berhenti. Tidak. Jangan ganggu. Menari dengan aku. Asal kau. Jangan ganggu. Ika bilang boleh, bilang. Ika sah, boleh sah. Keluar, boleh, boleh. Keluar, nak betul-betul. Jangan Keluar, nak berkira. Keluar, nak berkira. Keluar. Tak Meluk. Hei! Siapakah tuan hamba? Kaulah Datang tiba-tiba. Mara Gajeng. Mara Gajeng, Ya. apakah tujuan hamba datang kemari? Di saat begini, di saat putri kami Putri Balai terkena penyakit misteri. Hamba boleh mengobati penyakitnya. Kunuan kuasa sakti. Apakah kehebatan Tuan hamba dapat mengatasi hamba? Kesaktian hamba bukan alang kebalang. Hamba cuba mahu untuk menyembuh putri tuan hamba sekalian.
Baiklah. Tuan hamba sepertinya orang baik-baik. Jika tuan hamba dapat mengobati putri kami, tuan hamba bolehlah menjadikan putri kami sebagai istri tuan hamba. Tetapi jika tuan hamba gagal, tuan hamba tahu akan bahanana. Tuan hamba dipersilakan. Jauhi diri tuan hamba sekalian. Hamba mengobatinya tidak boleh dilihat. Biar hamba seorang diri saja dengannya. Jangan dekat. Kau tahu saimu, kau tahu ngadanmu. Hamba mahu kau keluar dari tubuhnya. Keluar segera kau dari tubuhnya. Keluar kau dari tubuhnya. Keluar segera dari tubuhnya. Hamba kata keluar. Hamba kata keluar. Hamba kata keluar. Tuan Putri, bangun Tuan Putri. Tuan Putri, bangun Tuan Putri. Tuan Putri, bangun. Tuan Putri telah pun sembuh. Bangun. Maafkan hamba kerana telah menumpak Tuan Putri. Hamba tidak menyangka bahawa rusa putih itu rupa-rupanya seorang putri yang cantik jelita. Padahal salah peta juga. Tidak bermain-main di puasa. Peta tidak sedar. Boleh beta tahu nama tuan hamba yang sakti ini? Hamba Mara Gajeng.
Tuan Puteri Seri Kencana kasih hamba gelora jiwa tidaklah tahu datangnya cinta geloranya meluruh segenap rasa Tuhan hamba gagah perkasa terpana beta terlamar cinta inikah dia sentuhan perkasa hanya Tuhan hamba di mata-mata marilah kasih bermata hamba memadu cinta membina istana kemana saja asal berdua setia masa marilah kasih bermata hamba memadu cinta membina istana asal berdua setia masa beta kemana saja asal berdua setia masa Kekasih hati beta. Oh, Maragajeng. Maragajeng. Beta menunggu kepulangan Tuhan hamba.
Tuan hamba tidak kembali. Beta rela seorang diri seumur hidup. Oh, Maragaceng. Maragaceng. Oh, Maragaceng. Mana perginya si perkasa yang bijaksana ini? Kekasih Tuan hamba merindui Tuan hamba, menunggu kepulangan Tuan hamba Maragaceng bersama dengan tombak sakti ayahndanya. Maragaceng pun tidak kunjung tiba. Malah tiada siapa tahu kemana menghilangnya Maragaceng. Namun setelah beberapa ketika, penduduk Kuala Pasai dikejutkan dengan satu berita. Berita kepulangan Maragaceng? Iya. Adapun Maragaceng pulang, seolah-olah Maragaceng diseru oleh kekasih hatinya. Iya, dan dipanggil-panggil untuk mengembalikan tombak sakti Maharaja Tugau. Iya, ada apa? Maragaceng dah lebih. Maragaceng hati pula. Mana mungkin Maragaceng labi? Maragaceng. Hamba dah lari, hamba dah pulang, hamba bawa janji semalam. Hamba dah lari, hamba dah pulang, dia ikat hamba setia. Dia pulang, dia tiba, hari nanti muncul juga. Oh dia pulang, dia tiba, tepati janji kasih setia.
Maharaja Tugau, seperti yang hamba janjikan, mata tombak sakti tuanku hamba kembalikan. Inilah mata tombak sakti beta. Ya, Tuanku. Wala, Waga, sudah beta katakan, Maragajeng orang yang setia. Ia pasti kembali bersama mata tombak sakti beta. Maragajeng, tuanku, beristirahatlah. Mana Maragajeng? Wahai hamba-hamba beta sekalian. Iya, Tuanku. Beta amat gembira di atas kepulangan Ananda Maragajeng. Dan beta amat bersyukur kerana telah mendapat kembali mata tombak sakti beta ini. Maka esok kita akan mengadakan keramaian 3 hari 3 malam bagi meraihkan kepulangan Ananda Maragajeng. Walau Waga, Ya. canangkan ke seluruh Kuala Pasai akan perkabaran gembira ini. Baik, tuanku. Wahai penduduk Kuala Pasai, perkahwinan akan diteruskan. Tuanku. Wahai kekasih hatiku Maragajeng, mengapa Tuan hamba meninggalkan aku sendirian, menunggu dirimu yang tidak pasti akan kembali? Setelah Tuan hamba menyelamatkan aku siksaan dari kematian, Tuan hamba meninggalkan aku keseorangan. Aku tahu Tuan hamba hanya ingin menunaikan janji Tuan hamba untuk memulangkan mata tombak sakti kepunyaan Maharaja Tugau. Tapi bagaimana dengan aku, wahai kekasih hatiku? Aku di sini kesunyian merinduimu. Memang benar, aku yang memilih untuk tidak mengikuti dirimu ke duniamu. Karena aku tahu perbezaan di antara kita. Akan tetapi, tidakkah Tuhan hamba cinta dan sayang padaku setelah aku memberikan segalanya? Mengapa harus dimusnahkan semua kenangan itu? Memilih untuk pergi ke duniamu yang penuh sandiwara itu. Wahai pembinar hatiku Maragajeng, tahukah Tuan hamba, aku di sini amat merinduimu. Cinta dan kasihku hanya untuk
untuk Tuan hamba saja. Tidakkah Tuan hamba mengerti semua itu? Tuan hamba telah ingkar pada janji kita, meninggalkan aku sendiri. Engkau banyak kawan, Mara Gajeng. Tuan Putri, kalau Patik turunkan hati Patik, mau rasanya Kuala Pasai itu Patik hancur sehancur-hancurnya. Tapi ada sesali apa yang telah terjadi. Mara Gajeng telah memilih untuk hidup bersama manusia. Tapi Beta sayang dan mencintai Mara Gajeng. Tidakkah Mara Gajeng paham perasaan Beta? Maafkan Patik dan Putri. Keputusan Tuan Putri ikut Maharaja ke dunianya, itu pilihan Tuan Putri. Tuan Putri harus menerima hakikat dan relakan ia. Jika tidak, Tuan Putri akan terluka bersama. Beta menyesal dengan tindakan Beta. Beta menyesali keputusan Beta. Mara Gajeng! Mara Gajeng! Kembalilah ke pangkuan Beta. Beta memohon. Maafkanlah Beta. Anda takdir bersama Tuan Putri. Anda kuat jodoh Tuan Putri. Mara Gajeng pasti kembali. Tetapi jika tidak, bertabahlah Tuan Putri. Kerana cinta itu tidak semesti memiliki dan dimiliki. Bubayu, Beta tidak ingin hidup lagi. Jangan Tuan Putri. Ambillah jasad Beta. Jangan Tuan Putri. Ambillah jasad Beta. Jangan Tuan Putri. Beta tidak ingin hidup tanpa kekasih hatiku Mara Gajeng. Tuan Putri. Biarlah Beta membawa mati cinta yang tidak kesampaian ini. Tuan Putri. Jangan Tuan Putri. Tuan Putri.
Lian, mereka tahu. Ketika orang kampung sedang bersukaria dengan kepulangan dan perkahwinan Mara Gajeng dan Putri Kedaka, orang kampung dikejutkan dengan berita yang Permaisuri Tuyang sedang gering. Namun setelah beberapa seketika Permaisuri Tuyang mangkat di dalam pelukan erat Maharaja Tugau. Mana bunda beta? Mana bunda beta Lian? Saya, Sama begini. Suasana yang berceria berubah menjadi murung. Orang kampung bersedih dan berkabung. Semenjak hari itu, Maharaja Tugau sering dilihat menyendiri dan suka termenung. Namun seluruh penduduk Kuala Pasai dikejutkan dengan satu berita yang menggemparkan. Maharaja Tugau menitahkan hamba berdua untuk mencanangkan satu berita yang Maharaja Tugau ingin mendirikan sebuah istana sebagai tanda kasih cinta hamba kepada Permaisuri Tuyang. Malah Maharaja Tugau telah menitahkan untuk mengorbankan seorang gadis sunti untuk dijadikan korban. Tiada siapa yang dapat menghalang dan tiada siapa yang dapat membantah. Dengan itu bermulalah cerita. Apa ni? Panglima.
Luyan, ambil tempat masing-masing. Tidak. Bawakan tiang itu ke hadapan hamba itu segera. Janganlah Luyan dijadikan korban. Sahabat beta, lepaskan Luyan. Ayanda. Lepaskanlah Luyan, Ayanda. Luyanlah sahabat beta, anak. Ayanda, demi ingatan kita kepada Bonda. Lepaskanlah Luyan, Ayanda. Lepaskanlah Luyan, Ayanda. Tuanku, demi diri hamba, janganlah anak hamba dibunuh. Kami telah memberi khidmat setia kami kepada Tuanku selama ini. Dengan memohon anak melutut. Putri, lepaskanlah Luyan, Anda. Satu-satunya sahabat beta. Ayanda. Semaring. Tuanku, dengan melutut, hamba bermohon janganlah anak hamba dikorbankan. Dialah satu-satunya anak hamba. Bunuhlah hamba, biar hamba dari penggantinya, Tuanku. Lepaskan Luyan, 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 Tuanku. Beta telah memberi perintah. Beta tidak akan mendengar rayuan itu. Ayanda tidak kaya Ayanda kesihani. Ayanda. Lepaskan Luyan, Tuanku. Lepaskan Luyan, Tuanku. Lepaskan Luyan. Tidakkah Tuanku ingat merah Luyan ini yang hamba ukir sendiri demi kasih sayang Tuanku kepada putri Tuanku, Putri Kenaka. Lepaskan anak hamba, Tuanku. Ayanda, Asnet Jawa. Ayanda ingatkan. Ayanda tolonglah. Lepaskanlah Luyan. Lihatlah. Turunkan tiang itu segera. Kurang ajar. Tuanku. Tuanku.
Maragajeng, Maragajeng pembunuh Ayanda Beta. Tidak. Bukan. Maragajeng pembunuh. Bukan. Maragajeng. Bukan. Bukan. Maragajeng Raja. Bukan. Maragajeng Raja. Bukan. Raja. Bukan. Bukan. Maragajeng Raja kita. Bukan. Maragajeng. Jua Putri, kenapa? Jangan Tuan Putri. Putri kenapa? Putri jangan Tuan Putri. Bunda. Rihan. Ayanda. Tuan Putri! Putri kenapa? Tuan Putri! Putri kenapa? Orang-orang kampung sekalian, hamba merasa sedih kerana perbuatan hamba telah menyebabkan kamu sekalian berduka. Hamba bertindak atas sebab-sebab yang wajar untuk menghapuskan penindasan ini yang telah mengorbankan nyawa manusia. Tetapi tindakan hamba telah menyebabkan kesedihan dan kematian Putri Kedaka yang amat hamba kasihi. Hamba tidak boleh menjadi raja kamu. Tidak. Hamba harus pulang ke tempat asal hamba. Hamba akan melatih raja yang baru untuk kamu semua. Orang yang bijak, waras, dan baik hati yang akan memerintah negeri Kawah Berkilau di Kuala Pasai ini dengan aman, makmur dan sejahtera. Sebaring, tuanlah selayak-layaknya raja di Kuala Pasai ini.
atas darah anak hamba Luyan, hamba bersumpah tak akan terjadi lagi seperti apa yang telah berlaku kepada anak hamba Luyan. Rakyat-rakyat Kuala Pasai sekalian, tak akan ada lagi hamba abdi, tak ada lagi korban manusia selepas ini. Selama-lamanya kita akan hidup aman damai, samantara, tanpa ada kasta. Tuan-tuan dan puan-puan, demikianlah berakhirnya pementasan teater musikal legenda Melanau Tugau. Tahniah dan syabas diucapkan kepada seluruh tenaga produksi yang telah menjayakan. Tiba masanya untuk kita sama-sama memberikan penghargaan kepada wira dan wirawati pentas pada malam ini. Untuk penari dipersilakan daripada Kasuma Tari Dancer oleh Harry, Ain Aikman, Nisa, Zatul, Ika, Danish, Kas dan Ani. Seterusnya mereka tari oleh Puan Masnia Poje. Seterusnya untuk kru pentas dipersilakan Yahya, Fadil, Ii, Yus, Amer dan Izwan. Dan dipersilakan pengarah teknikal Kaider. Untuk tata cahaya kita persilakan Muhammad Asri. Untuk tata bunyi kita persilakan Rizwan. Dan untuk busana dipersilakan Kun Correction, Afi dan Hadi. Seterusnya tata rias Ija Andaman dan Azim. Pengubah muzik dan lagu Ermi Sanisha. Dan seterusnya pemuzik Ermi Sanisha, Bambam dan Irene. Untuk bahagian promosi dan pemasaran dipersilakan Iswandi, Fatin dan Khairul Nisa. Seterusnya kita persilakan pengurus pentas kita Diawati dan Liana. Pengurus produksi Encik Taridi. Seterusnya mari kita berkenalan dengan watak-watak orang kampung. Dipersilakan Zuraida, Setia Alihan, Abdul Halim, Mamet, Amir, Izwan dan Raza. Seterusnya watak Lailawa dibawa oleh Ismail Yan. Watak Bomo oleh Syahrul. Seterusnya watak Putri Balai Lona Walter. Watak Tuyang dibawa oleh Jen Semor. Watak Luyan Kanak-kanak dibawa oleh Izara Zulaika. Seterusnya watak Luyan Dewasa
dibawakan oleh Ilya Nabila. Seterusnya, watak Putri Kedaka kanak-kanak, Putri Ika. Watak Putri Kedaka dewasa, Michelle. Seterusnya, watak Samaring oleh Kahar. Watak Waga oleh Adi Haikal. Seterusnya, dipersilakan watak Wala oleh Azam Pit. Watak Mara Gajing oleh Anding Indrawani. Dan tidak lain tidak bukan watak Tugau oleh Mustakfirin Fatullah. Seterusnya kita akan mempersilakan penulis skrip asal iaitu Zaini Ozia dan Glenn Walford. Dan olahan semula skrip serta merangkap pengarah musikal dan artistik Tini Tarani Abdul Rahman. Dan untuk yang terakhir sekali, dipersilakan pengarah persembahan Wenli SC. Sekalung penghargaan kepada Dewan Bahasa dan Pustaka DBP Cawangan Sarawak selaku lokasi rasmi pementasan. Tahniah diucapkan kepada warga Pertubuhan Teater Sangga Kreatif Kuching dan Jabatan Kebudayaan dan Kesenian Negara JKKN Sarawak. Terima kasih diucapkan kepada semua yang hadir memeriahkan malam seni tradisional kita. Semoga persembahan ini menyemai kecintaan kita terhadap warisan budaya bangsa. Seterusnya, majlis dengan segala hormatnya menjemput Yang Berhormat Dato' Abdullah bin Haji Saidul diiringi oleh Puan Nursila binti Nur Sulaiman dan Dr. Azizul bin Haji Ismail untuk naik ke atas pentas bagi sesi penyampaian cenderahati.